Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman, Alhamdulillah hari ini kita sampai kepada siri yang ke-53 ya. Saya ingin mengajak para sahabat seiman untuk mengikuti apakah perintah Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-208. Di mana di dalam ayat yang suci ini Allah memerintahkan supaya kita mengikuti Islam secara menyeluruh. Yang mana terjemahan daripada ayat tersebut adalah, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Tafsir ayatnya adalah, dan dalam ayat-ayat sebelumnya Allah Subhanahu Wa Taala telah membahagikan manusia kepada dua golongan ya, iaitu golongan yang suka membuat kerosakan di atas muka bumi dan golongan yang ikhlas yang hanya mengharapkan keredaan Allah dan sentiasa taat dan patuh kepada ketentuannya. Dan dalam ayat berikutnya pula Allah menjelaskan bahawa sifat dan sikap orang-orang beriman sentiasa cenderung kepada perpaduan dan tidak berpecah belah. Mereka disuruh oleh Allah agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan jangan masuk Islam setengah-setengah. Pada masa yang sama, orang-orang yang beriman juga dilarang ya agar jangan mengikuti langkah-langkah syaitan, sebab syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Seterusnya, di penghujung ayat Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu musuh yang nyata bagimu. Dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam agama Islam secara menyeluruh, iaitu syumul dan jangan setengah-setengah ya. Yang mana Syekh Muhammad Ali Al-Sabuni berkata, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan orang-orang yang beriman dalam ayat ini agar mematuhi hukum hakamnya dan menerima arahannya serta masuk Islam sebab dia tidak menerima agama selainnya. Dan masuklah kamu ke dalam Islam secara menyeluruh dalam urusan hukumnya dan syariatnya. Janganlah kamu mengambil hanya sebahagian hukum dan meninggalkan hukum yang lain. Janganlah kamu hanya mengambil solatnya tetapi enggan mengeluarkan zakatnya. Sebagai contoh, kita sekarang dalam waktu umat Islam mengeluarkan zakat fitrah ya, jangan sampai kita ada yang enggan mengeluarkan zakatnya. Kerana Islam itu adalah menyeluruh secara kafah, komprehensif ya, secara syumul dan ia tidak terpisah-pisah. Itulah sebabnya sambungan ayat Allah menegaskan, jangan kamu ikuti langkah-langkah syaitan, sesungguhnya syaitan itu bagi kamu adalah musuh yang sangat nyata ya. Menurut Imam Al-Maghari, maksud ayat di atas adalah, wahai orang-orang beriman, yang beriman dengan lidah dan hatinya, hendaklah kamu kekal di dalam keislamanmu setiap hari kamu memulai hari-harimu dan janganlah sekali-kali kamu terkeluar daripada ajarannya walaupun sedikit. Bahkan ambillah ajaran Islam itu secara menyeluruh dalam kehidupanmu dan jadikanlah Islam sebagai cara hidupmu ya, way of life. Dan lihatlah segala urusan agamamu seharian itu mengikut pandangan Islam. Sesuaikanlah dengan segala tindak tandukmu dengan nas Al-Quran dan Al-Hadis dan beramallah dengan berpandukan kepada keduanya ya. Janganlah kamu terjadi di kalangan orang-orang yang mengambil hujah sesuka hatinya semata-mata berdasarkan logik kepada akal tanpa merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah untuk mengalahkan pihak yang lain. Ya, jika hari ini dapat kita dapati ramai ya orang-orang yang selalunya bertalagah untuk menegakkan pendapat masing-masing dengan berdasarkan kepada logik akal sahaja tanpa merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah ya. Sedangkan kedua-dua itu, Al-Quran dan As-Sunnah, Allah jadikan sebagai garis panduan untuk kita dalam menjalani kehidupan harian ini. Maka Allah mendatangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk manusia supaya menjadi suri teladan untuk kita semua ya.
Sekiranya kita dapat menghindari perkara itu, yang mana janganlah kita bertelagah dan menggunakan atas dasar logik akal sahaja, maka dapat kita menghindarkan daripada berlakunya perpecahan dan permusuhan. Ya. Yang sepatutnya kita wujudkanlah perpaduan berdasarkan kepada tali Allah. Ya. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali Allah, iaitu agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Surah Ali Imran ayat yang ke-103. Jadi dengan kata lain, jika semua orang benar-benar beriman, mestilah kita menyesuaikan segala tindak tanduk kita dengan kehendak Islam, dan janganlah ada di antara kita yang mempertuhankan hawa nafsu kita semata-mata, ya. Sebab sikap yang begitu bermakna kita telah pun membelakangi Islam. Malahan kita dapat digolongkan sebagai golongan orang-orang yang telah mengikuti seruan syaitan, sebagaimana yang Allah gambarkan di dalam firman-Nya, iaitu, pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat berdasarkan ilmunya, dan Allah telah mengunci mati pendengarannya dan hatinya, dan meletakkan tutupan di atas penglihatannya. Maka siapakah yang akan memberi petunjuk sesudah Allah membiarkannya sesat? Maka mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Ini adalah daripada surah Az-Zariyat ayat yang ke-23, ya. Di antara sikap utama orang yang mempertuhankan hawa nafsunya adalah dia akan mengikuti dan melakukan ajaran agama ini jika ajaran agama itu sesuai dengan seleranya. Tetapi bila dia bersikap sebaliknya, ya, bila dia mendapati bahawa kehendak agama itu ataupun ajaran agama itu bertentangan dengan hawa nafsunya. Dan inilah dia benar-benarnya sikap orang-orang munafik, ya. Sebagaimana Allah gambarkan di dalam firman-Nya, iaitu hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu. Dan apabila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-20. Orang-orang yang beriman, ya, semestinya kita menyesuaikan hawa nafsu kita sesuai dengan kehendak agama, bukan dengan sebaliknya, ya. Hubungan Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika kita bandingkan sebagai kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin ini sepatutnya mengambil sebagaimana hubungan seorang imam dengan makmumnya. Yang mana kita harus mengikuti imam. Begitu juga di dalam Al-Quran dan Sunnah, seorang mukmin harus mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Ya, mukmin dan mukminat yang hidup di dalam dunia ini, sebenarnya kita tak ada pilihan lain kecuali mengikuti ketentuan yang telah Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Jika kita tidak bersikap demikian, maka kita akan terdedah kepada kesesatan. Ini sebagaimana firman Allah, iaitu, dan tidaklah patut bagi laki-laki yang bermukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminat, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah sesat, sesat yang nyata. Inilah yang Allah telah memberikan warning kepada kita, ya, iaitu amaran yang sangat tegas dalam surah Al-Ahzab ayat 33, ayat ke-36, yang mana Allah mengatakan, jika kita menyelisihi apa yang telah ditetapkan Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kita berada dalam keadaan sesat yang nyata. Dan kerana masuk ke dalam Islam secara keseluruhan itu, ya, tidak mungkin dapat kita capai sekiranya kita menyalahi apa yang telah Allah tentukan. Dan sekiranya kita mengikuti perjalanan syaitan, sudah tentu mustahil untuk kita dapat mengikuti segala ajaran Islam itu secara menyeluruh, ya. Dan kerana itulah Allah melarang keras kita mengikuti langkah-langkah syaitan, sebagaimana dalam ayat 208 surah Al-Baqarah tadi, ya. Yang mana Allah mengatakan bahawa patuhilah perintah Allah
dan taatilah suruhannya serta jauhilah suruhan ataupun hasutan syaitan, kerana sesungguhnya suruhan dan hasutan syaitan itu membawa kepada dosa dan akibatnya adalah neraka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 169, iaitu sesungguhnya syaitan itu hanya menyuruh kamu berbuat jahat dan keji dan agar kamu mengatakan terhadap Allah apa yang kamu tidak ketahui. Dan di dalam surah Fatir ayat yang ke-6, Allah berfirman, sesungguhnya syaitan-syaitan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala. Ya. Jadi jika kita merenungi hakikat bahawa kita tidak seharusnya mengikuti syaitan kerana betapa jahatnya syaitan dan betapa buruknya akibat yang bakal menimpa orang-orang yang mengikuti suruhan syaitan ini, ya. Sungguh tepat jika kita katakan bahawa syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Perkataan syaitan itu sendiri diambil daripada kata akar, iaitu syaitana, ya. Artinya adalah jauh. Oleh sebab itu ulama akidah mengertikan perkataan syaitan dengan erti jauh dari kebenaran. Sedangkan kebenaran adalah segala yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, seperti mana firman Allah, kebenaran itu adalah dari Tuhanmu. Sebab itu jangan sekali-kali engkau termasuk orang-orang yang ragu. Surah Al-Baqarah ayat 147, ya. Syed Qutb mengatakan bahawa kalau Allah Subhanahu Wa Taala menyuruh orang-orang yang beriman agar masuk ke dalam Islam secara menyeluruh dan melarang mereka daripada mengikuti langkah-langkah syaitan, maka ini memberi isyarat yang sangat jelas bahawa jalan di hadapan manusia hanya ada dua jalan sahaja, iaitu mereka memasuki Islam secara menyeluruh atau mereka mengikuti jalan-jalan syaitan, ya. Apakah mereka di dalam hidayah, iaitu mengikuti petunjuk, atau mereka berada dalam dalalah ataupun kesesatan? Apakah mereka akan masuk ke dalam Islam secara menyeluruh atau mereka berada di dalam kejahilan dan kesesatan dengan mengikuti jalan-jalan syaitan? Hakikat ini diperkuatkan lagi dengan firman Allah, iaitu, bukankah aku telah menjanjikan memerintahkan kepadamu wahai Bani Adam, iaitu manusia, ya, supaya kamu tidak menyembah syaitan. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagimu dan hendaklah kamu menyembahku. Inilah jalan yang lurus. Dalam surah Yasin ayat 60 ke 61, ya. Begitu banyak ayat-ayat Al-Quran yang telah memberitahu kepada kita larangan tentang supaya kita menjauhi suruhan-suruhan syaitan ataupun segala tipu daya syaitan ini, dan Allah menyuruh kita mengikuti Al-Quran dan Sunnah dan memerintahkan kita supaya memasuki Islam dengan secara menyeluruh, ya. Jadi sahabat seiman, kita insya-Allah lagi 2-3 hari ini kita akan menyambut hari raya Aidilfitri, ya. Jadi marilah kita muhasabah diri, apakah kita akan meraihkan Aidilfitri ini dengan mengikuti lunas-lunas syariat yang telah digariskan oleh agama atau mengikuti hawa nafsu semata-mata, ya. Yang mana setelah kita melalui sebulan tempoh penyucian jiwa kita, ya, mensucikan jiwa kita di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, maka sangatlah rugi jika kita mencemarinya dengan bermaksiat di hari raya nanti semata-mata kita menuntut ataupun menurut tuntutan hawa nafsu kita sahaja, ya. Jadi saya kira ayat-ayat yang telah kita kongsikan bersama ini dapat memberi kita semangat, memberi kesedaran kepada kita bahawa kita seharusnya memasuki Islam itu secara kafah, secara menyeluruh, dan bukan sekadar mengambil sebahagian daripadanya dan meninggal sebahagian daripadanya apabila ianya tidak sesuai dengan tuntutan atau kehendak hawa nafsu kita, ya. Wallahu alam, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.